الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله. Muka surat 35. Enggak. Dan ada bagi kalam itu satu ta'alluq jua. Enggak. Betul. Dan ada bagi kalam, bagi sifat perkata itu satu ta'alluq jua, satu ta'alluq saja. Saja ta'alluq. Jangan dengar sekerak. Dah habis kita tajuk tu. Nama ambil setepung lari tubik. Ada pakai duk jaja kata ta'alluq. Nanti dulu. Bahaya main potong sekerak-sekerak ni. Berbanding ajar tu, heboh satu negara, satu Terengganu. Berbanding ajar dan harus memakan tupai. Hak mari dengar tu, duduk luar pokok. Pokok benda tu, luar saya tak kenal pokok. Luar pada pondok, luar pada masjid. Dia dah atas motor dia. Dia dengar sekat tu harus makan tupai. Lepas tu orang ni tak dengar. Dia start motor pun balik. Siapa kedai singgah. Dia kata, Tok Guru mengajar kata, boleh makan tupai. Geger naik jabak pakai Kuala Terengganu. Ngajar mana boleh makan tupai. Dia tak dengar habis. Boleh makan tupai, harus makan tupai di sisi mazhab Maliki. Tak dengar tu. Dia dengar harus makan tupai, apa start motor balik. Ini bahaya juga tu. Pesing ambil bos kerak. Begitu kau ni. Ada bagi kalam tu satu ta'alluq jua. Lepas tu tak mari dah. Dengar tu. Jai. Iaitu satu ta'alluq sahaja tu. Tanjiziyun qadimun. Ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim ni dengan nisbah kepada lain daripada suruh dan tegah. Slow-slow. Lain daripada suruh dan tegah. Apa dia lain daripada suruh tegah tu? Seperti wa'dun. Wa'd. Dia panggil wa'dun. Apa wa'dun? Yakni janji baik. Janji baik. Kalau mu semayang dapat pahala begini, buat baik begini. Dan wa'id, yakni janji jahat. Tu lain daripada suruh tu. Lain daripada suruh. Apa dia? Seperti wa'dun, Tuhan ceritakan perjanjian baik. Kalau buat begini, balasannya baik begini. Dan wa'id, yakni janji jahat, yakni kalau buat maksiat begini, azab dia begini. Dan puji, begitu juga pada puji. Itu lain daripada suruh dan tegah. Itu dia panggil tanjizi qadim. Apa tanjizi? Lulus. Qadim azal, yakni luluh pada azal ataupun segera berkata-kata pada azali. Baik.
Dan ada pun ta'alluq kalam dengan nisbah kepada suruh dan tegah. Apa pula? Tadi lain daripada suruh tegah. Ini nisbah ta'alluq kalam, ta'alluq kalam dengan nisbah kepada suruh dan tegah. Aqimus salah warka'u ma'ar raki'in. Itu suruh. Tegah. Wala taqraba hadhihi syajarah wala tubtalu sadaqatikum bil manni wal adha. Itu semua tu tegah tu. Baik. Maka jika berlaku kita di atas kaum, di atas pendapat yang mengatakan bahawa tidak disyaratkan pada keduanya, kedua suruh dan tegah, ada benda yang disuruh. Apa benda yang disuruh? Makhluk dari situ. Yang disuruh situ kena kepada makhluk. Apa makhluk? Jin, malaikat dan manusia. Itu benda yang disuruh. Dan yang ditegur sama je. Jin, manusia, malaikat. Jin, malaikat, manusia pun. Itu benda yang disuruh, yang ditegur. Maka demikian juga, macam tu juga. Apa dia? Yakni tanjiziyun qadimun juga. Tanjizi qadim juga. Lagu mana? Apa tu? Apa tak? Tanjizi qadim. Tanjizi qadim ni segera berkata-kata pada azan. Tahu kata ke siapa? Nak kata siapa? Pada azali ada siapa? Tak ada siapa. Dia kata tanjizi qadim. Sini untuk muafakat dengan jalanan pada air ni. Tu pada air tiung balik sini ni. Kalau dulu kok Tuhan berkata-kata pada azali, kata siapa? Ada orang? Tak ada. Tak ada dia nak kata siapa? Katalah. Lepas tu kata seorang. Maka di sini tanjizi qadim sini dengan makna kalam nafsani. Apa kalam nafsani? Cadang nak kata. Cadangan nak kata. Dia panggil kalam nafsani. Baik. Kita tulis sikit. Kalau tulis boleh agak. Buat tulis atas kertas. Ta'alluq dah tu. Tanjizi qadim. Dan balik. Tanjiziyun qadimun. Tanjizi qadim ta'alluq kalam kepada yang pertama, lain daripada suruh dan tegah. Lain daripada suruh. Mana tidak termasuk suruh. Misalnya puji suruh siapa? Tak ada. Contoh puji. Contoh puji, ni'mal abdu ni'mal abdu innahu awwabun. Ini puji. Sebaik-baik hamba itu yang bahawasanya dia yang banyak taubat. Puji siapa? Nabi Ayyub alaihissalam. Itu puji Nabi Ayyub. Ni'mal abdu innahu awwabun. Sebaik-baik hamba itu ialah yang paling banyak taubat. Tuhan puji Nabi Ayyub. Yang kedua,
suruh dan tegah. Kalam tu perkata dia ta'alluq kepada benda suruhan dan tegahan. Tapi tidak disyarat. Tulis sini tiada. Dia kena tiada yang disuruh, yang ditegah. Tak ada masa tu. Sebab azali tak ada makhluk. Malaikat tak ada, jin tak ada masa tu. Tapi tilik kalam dia katalah. Kalam berkata-kata pada azali. Tanjizi koding, segera berkata-kata. Segera berkata-kata pada azali. Segera berkata-kata pada azali. Contoh ayat dia, misalnya Aqimus salata ka salati. Aqimus salata ka salati ka salatu. Salata salati. Aqimus salata. Apa tak? Jadi maf'ul. Diri olehmu. Fa'il maf'ul bih, akan sembahyang. Ini hak suruh, hak tegah. Wala taqraba, maka hak ni senang. Wala taqraba hadhihi syajarati. Asalnya wala taqrabana, ada nun ni. Taqrabana, janganlah hampir oleh kamu kedua, wahai Adam dan juga Hawa. Tapi buang nun sebab masuk lam. Lamun nafi. Masuk lam nafi pada isim, pada af'alul khamsah. Buang nun. Banyak. Baik. Masa Tuhan kata pada azali ni, hak disuruh tak ada. Al-muslimun ni, waw ni merujuk kepada al-muslimun, orang Islam. Tak ada masa tu. Tak ada masa tu. Wala taqraba, jangan hampir kedua kamu. Siapa dia? Adam dan Hawa. Tak ada. Tapi Tuhan kata dah. Nak kata siapa? Tuhan puji Nabi Ayub. Ni Awwab merujuk kepada Nabi Ayub alaihi salam. Ada tak ada? Tak ada. Mari pada air lah. Ni orang tolak pada air ni dua kali bodoh. Pada lah kata segera berkata-kata pada azali ni, cadang nak kata, cadang siap dah pada azali, yang dinamakan kalam nafsani. Kalau tidak kita nak faham kan ni. Kalau tak kena pada mari tolong terang ni. Takkan Tuhan kata-kata aqimus salah wa atuz zakah. Tuhan nak kata siapa? Pada dia kata dak, ini kalam nafsani. Makna Tuhan ada sifat perkata, hak ni siap dah pada Tuhan apa yang dia nak kata.
Ya. Adik kata ambil gambar je. Oh, susah main mengaji antara benua ni. Dulu cinta antara benua, lah ni mengaji antara benua. Ha. Kena tekak lebih pada ceramah politik. Baik, adu kalam nafsan. Nanti pada lah mari cium, mai betul balik kata tak pada berasa kok gitu. Nak takir kok mana? Nak takrir, nak hurai. Hai. Jang itu jang. Itu maksud tanjizi qadim. Makna hak Tuhan cadang tu bila? Azali. Itu maksud tanjizi qadim bagi sifat kalam. Tanjizi qadim bagi sifat kalam. Baik. Itu satu. Dan jika berlaku kita di atas qaul, di atas pendapat yang mensyaratkan pada keduanya, pada suruh dan tegah, pada keduanya, pada suruh dan tegah tadi, ada benda yang disuruh dan yang ditegah. Tilik hak dia suruh tu akan ada nanti, tak ada lagi, syaratnya ada benda tu. Nescaya adalah ta'aluk kalam pada keduanya suruh dan tegah tu. Suluhi qadim, suluhiyun qadimun. Bila suluhi qadim? Dahulu, yakni sebelum daripada adanya, ada yang disuruh dan yang ditegah. Nescaya adalah ta'aluk kalam pada keduanya, pada suruh dan tegah. Itu suluhi qadim, dahulu daripada adanya, ada yang disuruh dan ditegah. Mana pula ni? Bangun pula. Yang kedua, suluhiyun, qadimun. Tilik kepada suruh, ta'aluk kalam kepada suruh dan tegah. Suruh dan tegah, tapi suruh tegah ni dengan keadaan ada yang disuruh. Atau ditegah. Ada yang disuruh dan ditegah. Ada. Tapi ta'aluk tadi sebelum ada. Tengok kau tu pula. Hak dia suruh tu ada tak? Ada. Bila akan datang? Sekarang ada tak? Tak ada. Masa tu ta'aluk kalam dipanggil ta'aluk suluhi qadim. Suruh tegah kepada ada yang disuruh ditegah, tapi sebelum ada yang disuruh ditegah. Tilik kepada sebelum. Nabi Ayub ada tak? Pada azali tak ada, tapi akan ada tak? Ada. Jadi masa tu belum pada ada kalam, kita sudah hukum suluhiyun qadimun. Apa suluhi qadim? Padan, patut, layak, boleh, berkata-kata. Yang menyuruh atau menegah
Layaklah, padanglah, bolehlah berkata-kata dengan mana menyuruh dan menegah pada pada azali lagi. Tilik pada azali, makhluk ni ada tak ada? Nabi Adam ada tak ada? Tak ada lagi. Tetapi akan ada tak? Akan ada. Jadi kalau nanti ada Nabi Adam, boleh tak dia tegah? Boleh tak dia suruh? Boleh. Bila kita hukum boleh tu? Pada azali lagi dah. Pada azali lagi sudah boleh kita hukum. Sebab ilak dia kerana sifat kalam sudah sempurna. Sempurna. Kalau rokok sempurna. Rokok sempurna. Itu sulhika qadim. Koho mengaji begitulah. Nak masuk payah juga Maka masa. Intibari. Cuma amrul intibari. Cadang nak kata. Tu amrul intibari. Benda azali lagi. 2. Dan tanjiziyun hadisun. Tilik. Satu lagi ta'aluk kalam, tanjizi hadis, bila kemudian iaitu selepas daripada adanya ada, kemudian daripada ada. Dia situ. Tanjiziyun hadisun, bila kemudian daripada ada. Lepas pada ada. Belum pada ada, pada patut. Bila dah ada, apa kata sungguh? Apa yang dia cadang, apa yang kita hukum pada patut. Maka waktu ketika tu dia panggil tanjizi hadis. Yang ketiga, ta'aluk yang ketiga, tanjizi hadis. Mudah ni. Yang ketiga tulis sini ya. Segera berkata-kata ketika imkan lah. Segera berkata-kata ataupun bertuju cakapan. Tuju cakapan pada waktu imkan ataupun pada waktu ada mukhatab. Pada waktu ada mukhatab, ada depan tu. Pada waktu ada mukhatab. Minggu lepas salah sebut ni. Mula-mula molek dah tasrih, siapa tengah sesak. Macam mana? Mukhatab ni mai pada kalimah khataba yukhatibu fa'ala yufa'ilu khataba yukhatibu mukhatabatan. Betul tak? Khataba yukhatibu mukhatabatan bahwa mukhatibun wa dzaka mukhatabun. Ini mukhatab baru betul.
Khataba yukhatibu mukhatabatan fahuwa mukhatibun wa dzaka mukhatibun mukhatabun. Baru betul lah. Ini salah sebut. Tasrih ni mai berbelik-belik dia bit tak lain. Dengan ayat latihan dulu. Tabadaha ya tabadahu tabaduhan. Tabadaha ni mai pada perkataan Melayu. Bodoh. Tak boleh jadi Arab tabadaha. Bodoh. Buat-buat bodoh. Tabadaha ya tabadahu tabaduhan. Siapa ajar gitu? Ustaz Azhar. Ustaz Azhar Yaakob. Lama tak tengok. Budak main kedayatan lah ni. Ustaz Azhar. Dia ngaji-ngaji kan? Sejak surah jatan. Dia ajar suruh mahir tasrih. Tabadaha ya tabadahu tabaduhan. Bagus kelas dengan dia. Mana pastikan sekelas tu serupa je jawapan dia. Buat lagu mana? Dia tak suruh niru. Dia kata biar serupa jawapan. Enggak kalau nak serupa, tak ada jalan lain ya. Tak? Lalu sama 30 orang dalam kelas tu sama pula ke jawapan. Jangan ada lain seorang pun yang ada. Apa isyarat lagu tu? Isyarat dia seorang buat pakat-pakat tiru lah. Begitu ya, mudah je. Kelas dengan dia. Ada lagi Datuk tu tak nanti lagi. Dia tanya dia. Yui latihan tulis di whiteboard 3-4 ayat. Okey, esok nak saya nak kertas jawapan, tapi pastikan semua sama jawapan. Mana seorang buat hal lain tiru. Habis cerita mudah. Jadi A belaka mudah biasa. Dia tak serabut nak kena mikir buat apa ni jawapan ni. Dah ya right A. Senang jadi cikgu gitu. Bukan kita nak siapa diri siapa rendah. Kita nak biar pandai belaka, sama-sama pandai kan. Bukan kita nak dunia ni bukan sebagai tempat perlombaan. Biar reti belaka kan selamat. Itu mental cara dia. Dia dalam keadaan belajar dia faham lah. Mana masa tu pendekatan kita buat mana pelajar ni sama-sama belajar atau hak pandai pergi depan. Jadi dia bubuh baris, dia error, dia ajar pula. Berapa hak ni baris apa? Kena gini. Jadi adalah pelajar-pelajar lain tak faham, ulang kali lagi. Akhir sekali reti sekelas tu pandai belaka. Ni dok tak boleh tiru. Bila nak pandai kawan tu? Jadi kedekut ilmu gitu. Tak pandai sama. Ada hak lagu tu. Temuduga ada kok. Dan temuduga sebelum temuduga cakap baik Bila sudah dia turun temuduga, dia tubik kono tu. Maju tak terju kot jendela. Takut orang tanya salam dia semasa temuduga. Kalau dah bukan rezeki kita pun nak warna mana. Tapi gitulah. Baik. Masuk sini balik. Itu ta'alluq bagi sifat kalam. 3 ta'alluq. Jadi kalau dengar hak atas juga sungguh. Yang sebenarnya 3. Tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Tanjizi qadim kena kepada cadang nak kata. Cadang apa yang Tuhan nak kata pada azali. Kalam nafsani. Kalam apa? Tilik kepada apa hak Tuhan nak kata tu, orang tu tak ada lagi masa tu. Tapi hak dia nak kata tu boleh kata dah. Dia panggil suluhi qadim. Cuma tak kata lagi masa tu. Kalau nak kata boleh kata dah. Yang ketiga tanjizi hadis. Yang ni Tuhan kata sungguh. Ketika ada orang mukhatab, orang audiens tu ada, Tuhan kata lalu dah masa tu. Dia panggil tanjizi hadis. Segera berkata-kata pada waktu baharu, pada waktu imkan. Takdir saja. Kalau lafzi juga, tapi takdir saja. Satu kalam nafsani, 2 tu kalam lafzi. 2 dan 3 tu kalam lafzi. Cumanya hak nombor 2 tu takdir saja. Dia panggil ta'alluq takdiri. Ataupun ta'alluq majazi.
Hak 1 dan 3 tu dia panggil ta'alluq hakiki. Sebenar-benar ta'alluq, dia panggil ta'alluq hakiki. Kalau turut jalanan hak kalam 2 nak hurai ke mana? Bagi orang yang tolak kalam pada tu, kalam 4 tu, dia nak hurai kalam 2 tu, nak hurai ke mana? Adakah Tuhan berkata-kata kalam lafzi pada azali? Nombor 1 tu kita nak terjemah berkata-kata tu, mana keluar huruf suara gitu. Kalau Tuhan kata siapa? Pada azali Tuhan kata tak lagi? Dah. Tuhan tak kata. Satu hari Bapa Din mengajar kitab Baqarah. Ada seorang anak murid tanya. Tanya mana? Bapa Din mengajar bab kalam ni lah. Masalah Tuhan tak berkata. Apa Tuhan berkata-kata, apa Tuhan tidak berkata-kata lagi pada azali. Pada azali Bapa kata Tuhan tak berkata-kata. Lalu ada seorang anak murid ni tanya, apa Tuhan tak kata pada azali sedangkan dia ada sifat perkata? Bapa dia tak jawab soalan. Dia kata baik dengan gitu. Dia senyum je kepada pelajar tadi, tubik yang gitu. Bapa dia masa tu. Lepas tu orang kata pergi rujuk tu Bapa Kasing natu dia. Barulah pergi rujuk kawan. Sedaplah rujuk kawan tu. Anak murid tu goi salah. Jawab apa dia? Pasalnya pada masa tu udara pun tak ada. Udara tak ada. Jadi kalau udara tak ada, nak cakap, nak sandar atas mana? Kerana suara-suara ni aradun qaimun bil hawa. Suara itu ialah satu arad yang tumpang pada udara. Dia mesti tumpang udara. Jadi kalau masa tu ada udara, tak ada? Tak ada. Sebab tu Tuhan tak kata lagi. Bukan makna Tuhan hajak pada udara baru boleh kata, bukan. Tapi sunnatullah, ketetapan Allah begitu. Kena ada udara baru boleh tumpang suara. Kemudian kalau nak kata siapa? Situ pula. Kalau nak kata siapa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu kedua pergi dekat dengan pokok ni. Masa tu ada lagi? Ada lagi. Dah kata siapa? Nanti bawa kepada sia-sia tu pula. Boleh? Baik, kalau nak hukum kita mudah je. Nak faham di kita ada sifat perkata, kalam. Maka kita nak bercakap, kita susun siap dah. Hadisun nafsi lah. Kita susun siap dah nak cakap begini. Sampai masa kita pun bercakap. Itu dia. Hak susun ni dia panggil kalam hadisun nafsi ataupun tanjizi hadis bagi makhluk. Bila cakap sungguh dengan orang, itu panggil tanjizi hadis. Tanjizi hadis pula sekali lagi. Hak suluhi hadis bagi kita, iaitu kita ni ada sifat perkata. Nanti kalau ada cucu, boleh tak kita berkata-kata dengan cucu? Kalau ada nanti, kita kata boleh. Hukum bila kita kata boleh? Lah ni, sekarang ni sudah hukum kata boleh. Cucu ada tak lagi? Tak lagi. Nanti ada, boleh. Sebab sifat perkata kita doa ada. Tu. Jadi di Tuhan pun lebih kurangnya begitulah. Analoginya begitu. Baik. Itu pembahagian ta'alluq kalam. Qala al-musannifu rahimahullah. Dan berta'alluq ia kalam. Tak payah rujuklah, depan tak ada. Ia kalam saya dah. Berta'alluq ia kalam dengan segala perkara yang wajib pada akal. Ta'alluq kalam ni dia panggil ta'alluq dilalah. Depan tak akan cerita. Ta'alluq
dengan segala perkara yang wajib pada akal. Satu. Dan segala yang mustahil pada akal. Dua. Dan segala perkara yang harus padanya pada akal. Tiga. Ta'aluk sifat kalam ni, dia kata benda wajib pada akal, dia kata benda mustahil pada akal, dia kata benda yang harus pada akal. Wa yata'allaqu bima yata'allaqul ilma. Yata'allaqul ilm. Dalam matan Mubarahim disebut bikang itu. Bertakluk kalam seperti mana bertakluk ilmu. Bandingnya seperti ilmu juga, macam ilmu juga. Yang ni ilmu muta'allaq dia ilmu. Ilmu ta'alluq dia. Tiga lah. Tiga kepak. Siapa ni? Gambar ada dah. Gege dalam grup ada gambar. Wajib, mustahil, jaiz. Maka ilmu, ta'alluq ilmu dengan jalan mengetahui. Ilmu Allah tahu benda wajib, tahu benda mustahil, tahu benda jaiz. Mustahil ni paham lah. Begitu juga kalam. Kalam, ta'alluq dia memberitahu, beroyak benda wajib, benda mustahil, benda jaiz. Sama. Jadi muta'allaq dia ni panggil muta'allaq. Muta'allaq. Ini sifat. Hak tuju ni dia panggil ta'alluq ni. Duk tenggok lagi. Ya. Kalam ini dia panggil sifat. Kalam ta'alluq sini ta'alluq. Ta'alluq benda kalam. Dilalah. Ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu untuk mengetahui, tahu. Kita panggil inkishaf. Tiga. Muta'allaqnya sama. Benda tula. Benda wajib, benda mustahil, benda yang jaiz, benda yang harus. Tapi kerja lain-lain. Kerja ilmu untuk tahu. Kerja kalam untuk dilalah, beroyak, memberi faham. Sekadar tu bukan nak buat. Tapi benda yang dita'alluki tu benda tula. Benda tula saja. Tapi lorong lain-lain. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Tetapi ta'alluq ilmu, ta'alluq inkishaf. Apa inkishaf? Yakni nyata. Tahu, sekadar tahu dengan nyata. Nyata saja. Nyata dengan jalan ilmu. Benda wajib seperti zat dan sifat Allah. Nyata dengan ilmu Allah. Anak bagi Tuhan, nyata dengan ilmu kata anak tu tak akan berlaku, tak akan timbul. Kejadian makhluk, zat makhluk, nyata dengan ilmu dia, hakikat zat dan sifat makhluk. Dan ta'alluq kalam itu ta'alluq dilalah. Ta'alluq kalam itu ta'alluq dilalah. Apa dia dilalah? Yakni menunjuk, macam menunjuk.
Dilalah tu bahasa Arab. Dalalah, dilalah. Boleh baca dua. Dilalah atau dalalah. Yakni menunjuk. Apa menunjuk? Memberi faham. Tu menunjuk. Dan apa dia baca tu? Beroyak. Beroyak. Kerja kalang nak royak. Royak benda wajib. Royak benda mustahil. Nak royak benda benda yang harus tu. Tu dia tugas ni. Tugas kalang. Royak benda wajib pada akal, pada zat dan sifat-sifat dia. Royak benda yang mustahil pada akal. Walaqad kafara alladhina qalu innallaha thalithun thalathah. Cerita benda yang mustahil. Ayat tu. Benda harus banyak. Qimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in fastabiqul khairat. Itu semua benda yang haruslah. Itu tugas kalam. Itu panggil ta'alluq dilalah. Cuma dilalah bagi Tuhan ni dilalah lafziyah. Makhluk ni ada dilalah ghair lafziyah. Menunjuk tanpa lafaz. Apa dia? Tunjuk dengan tak berlafaz. Mana kita boleh faham? Tak payah suara. Tapi kita faham. Dia panggil ta'alluq, dia panggil dilalah ghair lafziyah. Menunjuk tanpa lafaz. Seperti lampu traffic light, lampu isyarat. Bunyi suara tak? Bila merah bunyi tak suara? Pasal apa orang berhenti? Faham, pada merah tu tandanya berhenti. Kuning dah lagi. Kuning dah lagi sikit lagi. Tekan sikit lagi. Jatuh gear lepas. Ija tak ada benda lain lah. Jalan lah tu. Ija jalan lah. Kalau tak mana ada ija tak boleh jalan. Mesti kena ija, mesti jalan. Baik. Itu panggil ta'alluq dilalah ghair lafzi. Kalau lafziyah, dilalah lafziyah bunyi lafaz. Kita faham pada lafaz. Bunyi aduh bunyi. Apa kita faham? Orang sakit. Itu panggil lafziyah. Ini gi mantik lah. Dalam ilmu mantik, dia ada perbahasan luas sangat. Dilalah. Dilalah iltizamiyah, tamsiliyah, at-tadammuniyah. Banyak yah di nun. Kalau mengaji mantik, tak mengaji dah apa buat kita. Kek kepala. Tapi kalau hadap tak ada arah. Kalau barang ada depan, hadap pergi ke mana-mana, payah gilah. Ilmu makulat lah. Kolak lah hari ni. Barang ada, hadap pergi. Pejabat agama besuk. Telefon. Hari ni dia telefon dah hari Ahad, saya dah akad. Hari Isnin, saya mesej. Bapa ada apa ni? Nanti telefon. Tak ada tok guru nak mengajar tauhid. Kelas 4. Pakak tambah belaka. Kita akidatun najin. Kata, ada kosong tak? Kosong tu ada tapi tak free lah. Saya jawab gitu, kosong tu ada tapi tak free. Yang mana? Kosong ada tapi tak free. Aku mana pun tahu kosong tapi tak free. Dia nak hari Sabtu, hari Jumaat. Saya kata kalau buka tempat mengaji nak tinggal bengong nak pergi honu lagi ni lagi. Mu'alah lagi. Kata tengok dulu, saya tak berani nak sanggup kata. Pasal barang kosong tapi tak free ni payah sikit. Kalau kosong serta free, mudah. Ni kosong tak free.
Balik fikir sendiri. Awak kita mana kosong tapi tak free. Nak tak ada orang nak mengajar Aqidatun Najm. Pasal dia ada makulah dalam tu. Kalau tu mengaji CJ pengajian agama Islam Terengganu tu, CJ dia laku. Boleh ngajar orang pula. Cumanya jadi tak jadi tu nombor dua, tapi nak CJ tu laku boleh ngajar orang. Dia berharam bang ikut dia lah. Hak tukang ngajar dia kata benda di daerah Kuala Terengganu ni. Dia kata benda antara benda yang mustahil pada akal ialah manusia boleh terbang. Itu tukang ngajar. Kan tukang hak pergi dengar. Tukang hak pergi ngajar. Guru. Dia kata antara benda yang mustahil pada akal ialah manusia terbang di udara. Dia panggil mustahil akli daruri dia kata. Sedap dia beri. Tapi benda tu bocor lah. Siapa tak tahu siapa ngajar. Dia kata mustahil akli tu. Manusia terbang di udara. Pada awak mari telipuk je. Pok ni jawab. Terbang di udara ni mustahil tak? Manusia terbang? Mustahil pada? Ada akal? Haru. Tengok Superman. Pong. Cuma tak berlaku di kita. Tak berlaku di kita. Baik. Habis itu. Allahu Akbar. Maka menunjuk di atas yang wajib itu. Nak beri contoh ni. Mana contoh kata Allah Ta'ala kalam dia tu menunjuk, memberitahu atas perkara yang wajib pada akal. Seperti firman Allah Ta'ala, Anallahu la ilaha illa ana. Anallahu la ilaha illa ana. Artinya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Bagi puak-puak hakikat ana tu Nabi tu. Ambil no. Saya batiniah ana ni Nabi akulah, Nabi ni Allah. Tidak ada melainkan Allah lah saja. Sudah selera. Ayat tu lah ya. Banyak tafsiran. Tafsir Isyari dia kan. Qul huwa, katalah huwa yani Muhammad tu Allah. Ambil. Katakanlah Muhammad itu Allah. Tu panggil tafsir Isyari. Isyarat. Waktu tak ngajar dah sejik tau. Orang cakap kedai kopi. Orang cakap dalam kuliah umum. Waktu nak cakap sama-sama ahli maqam dia baru boleh cakap gitu. Ni waktu baik kot dalam kuliah maghrib. Ada live lah macam-macam pesen. Anallah. Akulah Allah. Siapa dia? Tuhan lah. Dia mengaku. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Itu dia panggil Tuhan nak cerita benda yang wajib. Dengan kalam ni lah. Dan menunjuk. Yang ini menunjuk oleh kalam di atas yang mustahil. Atas perkara yang mustahil itu, yang ini mustahil akal itu, seperti firman Allah Ta'ala, Ittakhadhur Rahmanu walada. Ittakhadhur Rahmanu walada. Artinya menjadi oleh Tuhan yang bernama Rahman. Tuhan Rahman ini Tuhan yang bernama Rahman akan anaknya anak Tuhan. Itu mustahil. Setengah daripada perkara mustahil Allah Ta'ala menjadikan anak. Mustahil tu dengan kalam dia juga. Nak cerita benda yang mustahil. Dua. Dan menunjuk, yang ini menunjuk oleh kalam di atas yang harus itu, yang ini harus pada akal itu, seperti firman Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal ard. Wal ardi ke wal arda? Situ ardi ke arda? Da. Betul. Kita ni di. Wal ardi. Yang betulnya wal arda. Khalaqas samawati wal arda. Artinya menjadi ia Allah Ta'ala.
Rujuk situ selalulah. Menjadi ia Allah Ta'ala akan segala langit dan bumi. Itu dengan kalam dia nak cerita benda wajib, benda mustahil, benda yang harus. 3 tu. Itu dipanggil ta'alluq bagi sifat kalam. Tu je. Tak ada lain. Bukan kalam ni dengan makna nak menjadikan apa-apa dah. Yang orang salah faham apa Yasin. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi orang duk kata dan Tuhan kata jadi. Dan Tuhan kata kun, dan Tuhan kata jadi. Jadi dia salah faham kata Tuhan buat ni dengan kata. Sedangkan kata ayat tu dipanggil isti'arah tamthiliyah dipanggil. Ayat dalam surah Yasin tu dipanggil isti'arah tamthiliyah. Tuhan buat banding kudrat dan iradat dia sempurnanya macam kata. Idza arada, bila menghendaki ia Allah syai'an akan sesuatu, ay yaqula lahu, bahawa katalah ia Allah lahu baginya bagi sesuatu, kun, jadilah olehmu. Fayakun, maka semestinya jadilah benda tu. Mana apa yang Tuhan kandok tentu jadi. Dah kun tu juga ulama Maturidi cabut tu baik apa dia? Kun sifat takwin. Kun tu juga. Buat dengan kun. Kun ni mana? Kun kena kepada sifat takwin. Sifat qudrat, sifat takwin. Mari situ. Daripada kun. Dalam ayat lain, iza qadha amran ay yaqula lahu kun fayakun. Sama je. Qadha dengan arada. Qadha Tuhan tetap, arada Tuhan kehendak. Sama je. Ada. Kun fayakun. Kun tu mari pada perkataan kana. Menjadi kawana yukawinu takwinan. Nanti sifat takwin. Kawana menjadi, kana jadi. Kalau kawinum kawin, tak lain pula tu. Kawinum tu kawin. Kawin kot Melayu lah weh. Kahwin tu lain. Baik. Itu ta'alluq sifat kalam 3. Mana perkata, cadang nak kata, berkata-kata, perkataan. Mana ta'alluq? Antara pak. Perkata, cadang nak kata, berkata-kata, perkataan. Mana ta'alluq? Sudah. Memberi faham tu kalau lafzi ni. Ni ngajar awak ni, ngajar set-set qalibah, tegak lagi. Jeng. Kitab payah. Dia pilih kitab payah. Kitab Matan Jawharah. Perkata, cadang nak kata, cadangan nak kata, berkata-kata, perkataan. Mana ta'alluq? Mana ta'alluq? Mana sifat, mana ta'alluq? Ni sifat. Sah tak ni sifat? Sah deh. Sifat. Mana muta'allaq? Sudah. Muta'allaq.
Mudah syariat ni. Mana ta'alluq? Mana ta'alluq? Ni. Ta'alluq. So lagi tu, letak mana? Masih lagi. Ta'alluq jugalah ni. Cadang kan kalau nafsan ni. Tanjizi coding kan ni. Ta'alluq sini tanjizi. Tanjiziyun qadimun. Berkata-kata ni. Tanjizi hadis. Tanjizi hadisun. Itu tiga. Ismi, nafsani, masdari, lafzi. Boleh pula selagi. Kalam nafsi ataupun ismi. Ini nafsani, masdari. Ini kalam lafzi. Tu kalam. Mudah je. Berkata, cadang nak kata, berkata-kata perkataan. Ismi, nafsani, masdari, lafzi. Mana coding? Qadim. Lagi? Ini? Qadim juga. Ini? Baharu. Ini pun baharu juga. Pecah pula. Samarah. Tuhan ada sebab berkata, Tuhan boleh berkata-kata. Boleh. Sini duduk sini ni. Antara cadang dengan berkata-kata tu samarah, boleh berkata-kata. Kata tak lagi, tak lagi. Bila kata terjadi hadis. Perkata wujudi itibari. Wujudi. Qadim nafsan ni itibari. Berkata-kata iktibari. Perkataan wujudi. Habis tu. Ada payah mana Orang dalam live pas jawab. Awak ni tak jawab sepatah. Orang dalam live dia pergi jawab. Pasal dia tak bunyi, dia pakai tulis. Bukan dalam luar tak berani, takut salah. Dalam live tak jawab berkata-kata. Tak apalah. Itu jadual sifat berkata. Baik. Habis itu mustahil lawan bagi perkata, iaitu kelu dan bisunya bisu Allah. Berhentilah dulu situ. Tak ada lama kalam ni berasal awak-awak gitu. Hari Ahad dia kat Khalih. Nampak stres Halih sama tajuk. Jeng. Dia kalau tulis tu penuh whiteboard. Belakang depan. Tapi bahasa macam tak sesuai nak menulis kuliah maghrib. Apalah.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabiqin, warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.